Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua memberi peluang saya untuk ucap. Datuk membahas rancangan Malaysia ke-10 ini. Datuk Yang Di-Pertua, saya ingin memberi beberapa nama. Chan Sek Keong, Ketua Hakim, Chief Justice of Singapore, Badan Kehakiman. Phua Ken Sing, pencipta single chip USB pen drive. Rani Manika adalah penulis novel yang memenangi anugerah. Kita ada banyak nama lagi. Faris Noor, historian and political scientist. Kesemua mereka ini adalah lahir di Malaysia, mendapatkan pendidikan awal di Malaysia. Di manakah mereka sekarang? Chan Sek Keong adalah hakim bagi hakim tertinggi di Singapura, berada di Singapura. Phua Ken Sing berada di mana? Di Taiwan. Kita ada tadi saya kata Faris Noor berada di mana? Di Singapura. Nanyang Technological Singapura University. Dan Datuk Yang Di-Pertua, saya ada nama lagi. Josephine, Valerie, Sharon, Kelvin, Nicole, Diana, Eric. Ini adalah nama-nama rakan sebaya saya. Kami bersama di sekolah yang sama, belajar di sekolah yang sama. Dan mereka ini adalah antara pelajar yang cemerlang, lebih cerdik pandai daripada saya. Di mana mereka? Eric Chow, dia berada di Paris. Josephine di California, Valerie Sharon di Hong Kong, Kevin di Singapura, Nicole di United States. Datuk Yang Di-Pertua, ini adalah golongan cerdik pandai negara kita yang berada di luar negara. Mengapa boleh jadi sebegini, Datuk Yang Di-Pertua? Saya ada dilema, Datuk Yang Di-Pertua. Apabila saya melayari laman web Facebook, menggunakan program Facebook, saya melihat kawan-kawan saya begitu berjaya dalam kerjayanya. Tapi mereka berada di luar negara. Saya tidak tahu, patut merasa gembira kerana mereka berjaya, atau merasa sakit hati kerana kepakaran mereka. Boleh minta penjelasan sikit ya? Saya tak, maaf ya Datuk Yang Di-Pertua, saya tak bagi peluang kepada lawmaker yang tak menghormati undang-undang syariah keluarga, tak menghormati wanita. Saya tak bagi peluang. Itu saya merasa sangat sangat tepuk dada tadi imam lah. Betul-betul, saya tidak peduli itu nama-nama. Yang penting pokok Kuan ada di Malaysia, saya senang hati. Itu nama lain tidak apa. Asal Batu Gajah, pokok Kuan ada di Malaysia, saya senang hati. Tak cukup. Seorang saya tak cukup, Datuk Yang Di-Pertua. Tadi saya kata saya dalam dilema. Apabila melayari laman web Facebook, kawan saya cerdik pandai, current city, Paris, Hong Kong, USA, California. Sebab mereka sepatutnya boleh menyumbangkan kemahiran, kepakaran mereka dalam negara. Tapi saya patut gembira untuk mereka kerana mereka berjaya di luar negara, atau patut sakit hati kerana mereka tidak dapat berada dalam negara ini. Datuk Yang Di-Pertua, ini isu amat penting. Sebab kerajaan Barisan Nasional sejak tahun 1995 telah berulang-ulang kali, saya ada buat sedikit kajian. Tahun 2001 juga ada program Returning Expat Program Kementerian Sumber Manusia. Kata bagi cukai, pengeluaran cukai, insentif, boleh bagi PR dalam tempoh 6 bulan, boleh bawa kereta balik, ada pengecualian cukai, bawa pendapatan balik. Lepas tu kita ada lagi program Brain Gain 2006 di bawah Kementerian Sains dan Teknologi. Rancangan Malaysia ke-9 juga nyatakan ada satu National Brain Gain, nak pastikan ada nisbah 50 dalam 10,000 tenaga perorangan adalah golongan researcher, saintis dan engineer. Apa terjadi program-program ini? Mengapakah rakyat Malaysia berkepakaran, berkemahiran ini enggan kembali ke negara? Dan pada masa yang sama,
Kita dimaklumkan dalam ucapannya Amat Permua Perdana Menteri, seramai 700,000 warga Malaysia berada di luar negara berkemahiran. Dan kita dimaklumkan oleh Timbalan Menteri bahawa seramai 300,000, lebih kurang 300,000 warga Malaysia berhijrah ke luar negara dalam masa 18 bulan. Datuk Yang di-Pertua, apa telah berlaku dalam negara ini? Dan apakah penyelesaian? Terima kasih Batu Gajah. Ini tidak adil. Sana dia kasih, sini tidak. Mana ngam? Tengok, saya berpartu dengan akta-akta yang bukan yang Muhammad kena bertangan. Undang-undang yang Muhammad Batu Gajah. Saya minta, adakah yang Muhammad sedar bahawa saya difahami juga dapat ramai rakyat Malaysia yang berbilang kaum yang profesional atau yang pakar dalam berbagai bidang. Mereka pada awal sebelum tsunami politik sudah buat keputusan untuk migrate ke negara-negara lain, tetapi selepas tsunami politik mereka sudah tukar pendirian mereka, masih nak tinggal di negara kita kerana mereka ada satu harapan. Mereka percaya bahawa selepas tsunami politik mampu kita Malaysia ini berubah. Sebab itu, adakah yang Muhammad Batu Gajah bersetuju atau sependapat dengan saya? Terima kasih yang Muhammad kata. Saya setuju. Faktor politik adalah antara salah satu sebab mengapa rakyat Malaysia berhijrah. Kerana sebelum ini, sebelum Mac 8, mereka merasa tiada harapan lagi bagi negara kita kalau masih bawah pimpinan Barisan Nasional. Jadi harapan adalah dalam pakatan, tapi saya dengan ikhlas dan jujur, saya juga harap pakatan boleh mengambil alih kerajaan. Tetapi mesti berhati-hati tidak mengikuti jejak langkah kesilapan Barisan Nasional. Kita baru boleh ada peluang. Tapi apakah dengan mengadakan Talent Corporation di bawah IMK 10 ini adalah penyelesaian masalah brain drain ini? Bagaimana pula dengan mengekalkan golongan cerdik pandai dalam negara ini? Datuk Yang di-Pertua, yang Muhammad Menteri, yang Muhammad Padang Regas telah membuat kenyataan bahawa akan mengurangkan tawaran beasiswa kepada JPA beasiswa luar negeri. Bukankah ini akan mengakibatkan golongan cerdik pandai kita akan kecewa kerana mereka mempunyai potensi, mereka adalah golongan yang cemerlang, mereka bertungkus lumus belajar, tetapi dikecewakan dengan tidak ditawarkan dengan beasiswa. Ikut peraturan kalau dia tidak bagi. Mengekalkan golongan yang cerdik pandai ini, kita mesti pastikan tawaran beasiswa kepada mereka mesti ada ketelusan, dasar pendidikan mesti diperbaharui, mesti ditutup atau mesti dikaji semula. Apakah push factor dalaman negara kita mengakibatkan golongan kita ini cerdik pandai berkepakaran mengambil langkah untuk berhijrah ke negara lain. Datuk Yang di-Pertua, tapi kerajaan lebih suka untuk Talent Corporation. Apa makna ini, Datuk Yang di-Pertua? Kalau sepanjang masa lebih daripada 15 tahun menjalankan program Brain Gain ini gagal, apakah Talent Corporation ini akan berjaya? Siapakah akan menduduki Talent Corporation ini? Apakah akan diberi kepada bekas ahli parlimen, bekas menteri atau ahli-ahli politik? Kerana kekurangan pengungsian untuk mereka. Datuk Yang di-Pertua, ini isu sangat penting. Dan saya berharap kerajaan akan memandang berat berkenaan kes brain drain ini, melihat semula dasar-dasar kerajaan yang mempunyai unsur diskriminasi, mempunyai unsur tidak ketelusan yang mengakibatkan mereka merasa kehilangan harapan. Akhirnya, kalau negara nak maju, Datuk Yang di-Pertua, hanya satu cara. Pemimpin politik mestilah meletakkan kepentingan negara yang tertinggi, mengutamakan kepentingan negara dan bukan kepentingan diri atau kepentingan kuasa. Terima kasih.